jemput. Boleh mohon Kejap. Menteri hantar PDF. Terima kasih. Saya menjemput pembahas semua 7 minit kecuali wakil daripada Pembangkang, Kulim Bandar Baru sama masa dengan Yang Berhormat Menteri. 1 jam. Silakan. Sebelum tu saya ingin sebut pembahas lepas Kulim Bandar Baru adalah Kinabatangan, Sepanggar, Tanjung Karang, Bangi. Setakat ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Yang dipertua, saya bangun untuk mengambil bahagian dalam membicarakan tajuk yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri dari Rembau. Penjelasan yang panjang lebar, tapi saya mampu menangkap 4 perkara penting yang akan menjadi kerangka kepada ucapan saya. Yang pertama ialah kerajaan yang bertanggungjawab soal polisi dan procurement, kawal selia dan aspek keuangan. Yang kedua ialah manufacturers and distributors yang berkait tentang rantaian bekalan dan logistik. Yang ketiga soal vaksin administration, soal hospital dan unit-unit kesihatan awam, PPV dan sebagainya. Komponen yang keempat yang akan saya sentuh adalah resipien atau penerima, kumpulan vulnerable, kumpulan yang diberi keutamaan, general population yang umur lebih 18 dan kurang 18. Saya juga dapat menangkap dari maksud ucapan Yang Berhormat Menteri tadi bahawa kesemua perencanaan yang dibuat adalah bergantung kepada global vaccine supply chain conditions, dengan izin. Yang mana bekalan vaksin daripada syarikat-syarikat pembuat vaksin pada waktu ini masih meruncing dengan izin acute global supply shortage. Permasalahannya adalah twofold, dengan izin. Kekurangan bekalan dan kelewatan bekalan. Sebab itu tadi disebut semalam Menteri Kesihatan sebut, kita dah tempah 79 juta dos. Dan tadi Menteri Mosty sebut, kita dah terima sekitar 24 juta. Jadi ada gap antara supply and demand. Ketika saya mengambil bahagian ini, Yang Dipertua, saya juga sangat merasa gembira kerana Yang Berhormat Menteri mengambil pendekatan the whole nation atau whole society approach. Maknanya zaman kerajaan tahu segala-galanya sudah berakhir. Menghadapi kemelut ini, engagement dengan semua stakeholders adalah penting. Bertolak dari semangat inilah, ucapan-ucapan saya datang daripada semangat ini. Semangat bahawa we are all vulnerables. Let's work together. Semangat bahawa insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Datuk Yang Dipertua, setahun yang lepas, ketika tarikh ini, kes positif di negara kita 27 Julai tahun 20 ialah 39 kes. Purata mingguan 18 kes. Kematian 124.
Jumlah terkumpul 8,943. Katil ICU satu aja pesakit. Setahun yang lepas. 27 Julai 2020. Hari ini sedang kita berbahas angka semalam kes positif 16,000. 39 kes jadi 16,000 kes sehari. Purata mingguan sekarang ialah 15,000. Kematian lebih 8,000. Jumlah kes tercatat lebih 1 juta. Kes aktif 170,000. Ketika kita mengenakan darurat di Pertua 12 Januari, kes tercatat 2,232. Jumlah kes 138,000. Kes aktif 29,000. Kematian 500 dan ICU 187. Saya bentangkan itu untuk kita memahami perspektif ketika kita bincang tajuk COVID dan tajuk vaksin, sebab dalam pelan strategik Kementerian Kesihatan di bawah tajuk menangani pandemik COVID semasa tempoh darurat melalui sains, data dan kesihatan awam, dia ada 5 pillars. Pillars yang keempat adalah mencapai immunity kelompok, iaitu program vaksinasi. Dan di Pertua, maka kita pun umumkan proklamasi darurat 12 Januari 2021. Ini namanya darurat kesihatan. Dan kita tak ada niat lain katanya. Betul-betul nak atasi ujian COVID-19. Yang Berhormat, boleh mencelah sebelum masuk hal darurat. Puan Tian. Ya, sila. Terpulang kepada Yang Berhormat. Ya, sila. Kebenaran juga. Boleh tadi Yang Berhormat Menteri telah menyebut bahawa yang mendaftar untuk program imunisasi ataupun vaksinasi ini ialah 61.7% daripada penduduk. Dan adakah ini mereka yang tidak mendaftar ini atas sebab mereka anti vaksin? Bagaimanakah caranya untuk mengatasi kumpulan-kumpulan anti vaksin? Dan bagaimana caranya untuk meningkatkan pendaftaran? Adakah perlu pendaftaran automatik kepada baki yang belum mendaftar? Ataupun mereka tak perlu daftar, hanya walk in ke pusat-pusat PPV? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya di Pontian. Saya baru sekejap tadi bercakap dengan Pegawai Perubatan Kulim dan Bandar Baru. Okay. Pendaftaran sekarang dibuat secara panggilan telefon atau masuk dalam laman web atau dalam MySejahtera. Okay. Tetapi betul sudah tentu di sana ada segmen masyarakat yang mengalami perkara yang kita sebut sebagai lack of technology savviness. Itu ada. Itu tetap ada. Saya ingat sahabat saya dari Kota Raja beritahu kakak dia yang tinggal di Greek. Kalau dia balik rumah kakak dia nak kena 8 km bergerak ke Bandar Greek baru dapat siaran. Kat situ kalau nak diharapkan mereka daftar MySejahtera memang tak dapat. Ya, Alhamdulillah ketika Kota Raja sempat membuat pertemuan dengan Kebawah Duli Tuanku pada 9 Jun disampaikan perkara itu. Dan tak lama lepas itu satu kampung tu dapat vaksin. Alhamdulillah. Itu pun satu cara jugalah. Tapi saya setuju dengan Pontian. Selesai daripada sasaran pendaftaran akan ada segmen kerana skeptism, kerana tak kuasai teknologi, tak dapat akses kepada infra. Terutama dalam rekod ini yang Berhormat Menteri saya dapati Kelantan dan Sabah itu agak ketara dalam konteks ini. Data menunjukkan begitu. Yang Berhormat Menteri, saya sebut tadi bahawa sebelum daripada pandemik COVID, negara kita diiktiraf oleh WHO dalam Global Health Security Index nombor 3 di Asia. Dari segi keupayaan memberikan khidmat kesihatan kepada rakyat. Nombor 3. Di peringkat dunia, nombor 18 daripada 195 negara.
Tak terbayang oleh kita, kira-kira lebih setahun yang lepas, bila kita didatangi oleh COVID-19 ini, stres test terhadap sistem kesihatan negara begitu teruji sekali. Hampir kolaps satu ketika. Dan ketika ini, kerajaan mengambil sikap bahawa kita perlu laksanakan darurat. Proklamasi diperolehi melalui 1501 Perlembagaan Persekutuan. Mesti perkenan Yang di-Pertuan Agong. 1502 lahirlah ordinan. 1503 pula adalah penarikan darurat itu. 1507 pula ordinan kalau tak terbatal 6 bulan berikutnya masih diguna pakai. Jawatan kuasa khas dilantik untuk menasihati agung Fasal 2 ordinan darurat ini. Saya, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Seremban ikut menganggotai. Tugasnya satu, menasihati Yang di-Pertuan Agong, peneruskan atau menamatkan darurat. 7 kali kami buat mesyuarat, 2 laporan telah disampaikan kepada Duli Tuanku, dan kami tak terbayang 26 hari bulan Menteri dari Kota Baru secara unilateral membuat pengumuman tentang pembatalan. Lebih keliru bila sahabat saya dari Keteres malam menyebut itu baru proses. Keliru sebab apa? 2 menteri hadir dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang sama 21 Julai, satu secara afirmatif sebut dalam Dewan. Listen to me, katanya. Listen to me. Disebut dengan jelas tentang status proklamasi darurat dan semua ordinan darurat dibatalkan. Sementara sahabat saya di Ketereh yang saya cenderung bersetuju dengannya bahawa proses sedang berlaku. Sebab itu saya tak fikir keadaan ini harus dibiarkan. Satu clarity mesti dicapai dalam perkara ini. Kalau Isnin lah. Sebab perkara ini sangat mudah. Datuk Yang di-Pertua, saya juga sempat meneliti bahawa darurat bukan ubatnya untuk mengatasi masalah pandemik. Sepanjang darurat ini, sepanjang pandemik COVID ini berlaku, Datuk Yang di-Pertua, semua kajian data analytics dan literature surveys mendapati terdapat lebih 65,000 COVID-related publication. 65,000. Sejak COVID melanda, penerbitan dan kajian dan tulisan yang kredibel, jumlahnya 65,000. Tak ada satu pun yang merujuk bahawa darurat adalah ubat kepada mengatasi pandemik COVID. Tak ada satu pun tulis. Tak ada. Kita dah salah prescribe ubat rupanya. Dan di negara kita, para penyelidik telah menulis 750 kertas penulisan tentang COVID. Dan tak ada satu pun tulis tentang kebaikan ataupun darurat dan kaitannya dengan pandemik COVID. Tak ada. Jadi persoalannya apakah darurat itu berkesan? Jelasan. Semua data mengatakan tidak. Zero. Jelasan, Wabi. Tuaran, silakan. Oh, hormat. Jika sekiranya darurat itu obat, sebagian daripada obat, kenapa pemulihan nasional itu tidak dibuat sebelum diisytiharkan darurat pada 13 Januari? Adakah Muhammad bersetuju bahawa pengisytiharan darurat di Malaysia yang telah diisytiharkan itu adalah untuk tujuan lain-lain dan bukan untuk menangani COVID? Terima kasih, Tuaran. Dia sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan betina. Yang tersurat dan tersirat. Tapi saya tak mau masuk teritori itu. Saya lebih nak melihat bahawa dalam konteks ini, 4 kerangka yang saya sebut, Yang Berhormat Menteri, saya berpendapat bahawa bahagian yang pertama, kerajaan, polisi perolehan, kawal selia dan aspek kewangan. Kewangan tak ada masalah.
Tahun 2020 kita luluskan 7.13 bilion kepada Kementerian Kesihatan. Tahun 2021 Kementerian Kesihatan dapat lagi 6.13 bilion. Semalam Menteri dari Tenggara sahkan. Kemudian kita dah tempah 79.9 juta dos bersamaan 3.9 bilion ringgit. So kewangan tak ada masalah. Perkara berikutnya adalah soal perolehan atau procurement. Seperti disebut oleh Berhormat Menteri tadi. Satu ketika kita ada persimpangan. Ujian klinikal keberkesanan vaksin belum lagi dihasilkan. Pada masa yang sama, kita perlu segerakan proses vaksinasi. Waktu itu, kita ambil sikap tunggu. Soal pendekatan kerajaan untuk melaksanakan diversified portfolio of COVID, itu saya setuju. Kita tak boleh stick kepada satu saja pilihan. Yang itu perfect, saya setuju. Tapi ketika persaingan global yang sengit untuk mendapatkan bekalan vaksin, fokus kita seharusnya kepada akses selain pada harga dan efikasi. Saya bagi contoh. Misalnya, ada negara-negara lain yang cepat program vaksinasi mereka yang di-speaker adalah kerana mereka buat dulu procurement commitment. Ujian klinikal satu bab. Tapi mereka buat dulu komitmen procurement. Cup dulu, orang Kedah kata, cup, aku nak yang ni. Ujian klinikal itu satu bab. Cup dulu. Pertimbangan mereka adalah the earliest possible delivery. Mereka nak dapat seawal mungkin. Ujian klinikal, tunggu dulu. Awal lagi. Sebab apa? Sebab persaingannya sengit. Kita ni negara pengguna, kita bukan negara pengeluar. Kita ni negara mustahlik, bukan muntij. Muntij maknanya the producer society. Mustahlik maknanya pengguna. Persaingan global sengit. Penyakit sedang melanda. Negara-negara lain buat procurement komitmen nak dapat awal. Sementara mereka tetap mengambil kira soal ujian klinikal itu penting. Soal itu nyawa. Seperti disebut oleh Rembau. Kita terlepas yang itu. Kita tak cup dulu. Kemudian kita ada satu lagi badan regulator, NPRA. Yang nak luluskan vaksin ini boleh masuk. Ketika kita ada NPRA sebagai badan regulator, United Kingdom, US, Canada, Switzerland, Singapura, mereka dah approve dah Pfizer seawal Disember tahun lepas. Approve dulu. Kita pula, saya baca laporan awal, NPRA kata kita kena ambil antara 90 hingga 120 hari. Dunia ni dah approve awal lagi. Kita kata tunggu. NPRA kata ambil masa. Lepas itu dia bagi yes. Dia bagi condition approval seperti Menteri sebut tadi. Betul. Januari 21. Februari dia approve. Tapi ketika kita baru masuk perjanjian, iaitu November tahun 2020, untuk beli, Singapura Disember 2020 menjadi negara Asia pertama mendapat bekalan vaksin. Kita lambat. Ya? Lambat. Okey. Jadi yang pertua, seorang kawan saya, dia peminat bola tegar. Dia bagi tahu rules atau undang-undang bola sepak ni FIFA lah. Di peringkat Asia, undang-undang FIFA juga dipakai. Turun ke FAM, undang-undang FIFA juga dipakai. Turun Persatuan Bola Sepak Negeri, undang-undang FIFA juga dipakai. Tiba-tiba ada satu kelab kampung, Pokok Sena United, dia kata tak mau, kami tak mau pakai undang-undang FIFA. Mana? Ini cara orang Kedah nak bagi faham. Itu aja. NPRA wujud sebagai badan regulator, silakan. Tugas hakiki, silakan. Tapi ketika persaingan sengit untuk mendapat bekalan, dan kita tak ada kuasa tawar-menawar yang kuat,
ketika negara lain membuat procurement komitmen awal dengan pertimbangan bahawa the earliest possible delivery itu penting bagi menjaga nyawa, kita pula kata tunggu NPRA. Stop. Itu bottleneck dia. Kat situ bottleneck dia. Muhammad. Jadi, Datuk Yang di-Pertua, kalau mengikut susunan ini, Kuala Selangor dengan tu dah kena masuk dah. Mana Kuala Selangor tak masuk. Dia bagi tahu minta celah. Muhammad, sikit ya. Okey, saya bagi sahabat saya dulu. Bukit Mentajam. Terima kasih saudara yang berhormat Kulim Bandar Baru, dan sebenarnya saya rasa berat sangat nak berdiri sebab saya rasa antara menteri bertanggungjawab terhadap program PIK ini merupakan satu-satunya menteri yang boleh dikatakan berfungsi lah kalau dibandingkan dengan menteri-menteri lain. Tapi saya rasa menteri telah kena jujur juga. Menteri kena jujur juga. Tadi kata kadar vaksinasi ini cepat. Saya rasa ini merupakan satu jasa frontliner. Bukan menteri yang pergi cucuk. Bukan kerajaan yang pergi cucuk. Tetapi frontliner kita yang telah memberikan usaha yang begitu baik. Satunya, kemudian bekalan vaksin yang lambat itu tugas menteri. Itu tugas menteri. Dan kita lihat sekarang, walaupun frontliner bertungkus lumus untuk meningkatkan kadar vaksinasi, suntikan, tetapi bekalan vaksin itu tak sampai, maka keseluruhan program ini lambat. Saya nak bagi adakah Kulim Bandar Baru bersetuju bahawa satu perkara penting yang tidak disebut oleh YB Menteri tadi ialah tentang kebenaran untuk menjual vaksin menjelang bulan Ogos ini. Kalau penjual swasta dibenarkan menjual vaksin pada bulan Ogos, dan ini tidak disebut, correct me if I'm wrong, tapi saya tengok ucapan tu memang tidak disebut. Kalau penjual vaksin swasta dibenarkan menjual vaksin, maksudnya bekalan vaksin sudah mencukupi. Maksudnya kerajaan dah yakin perjalanan dan jadual bekalannya. Maka dengan itu saya harap kerajaan akan memberikan sekurang-kurangnya tarikh temu janji vaksin yang munasabah. Jangan pula bagi tarikh yang terlalu panjang. Tarikh temu janji yang munasabah kepada semua yang telah daftar dan belum dapat tarikh. Sebab kalau vaksin dah cukup, kalau vaksin tak cukup, mengapa pula dibenarkan dijual? Kalau vaksin dah cukup, sekurang-kurangnya berikan tarikh. Jangan bagi orang tertunggu-tunggu. Sebab saya takut apabila dibenarkan untuk dijual dan rakyat yang masih belum menerima apa-apa maklumat tentang temu janji vaksin mereka akan dipaksa ataupun terpaksa membeli vaksin sebab tak ada maklumat. Terima kasih. Muhammad, Kulim Bandar Baru. Sungai Buloh sini. Sungai Buloh. Okey. Saya akan bagi Sungai Buloh, kemudian saya akan ambil floor balik dan saya nampak Gopeng dan Jelutung. Terima kasih Kulim Bandar Baru. Terima kasih Pak Speaker. Kulim Bandar Baru, saya ada beberapa soalan yang saya harap Kulim Bandar Baru boleh terima masuk dalam ucapan supaya Yang Berhormat Menteri boleh menjawab masa gulung, ya. Baik, boleh saya mula dengan apa ini? Saya setuju dengan Kulim Bandar Baru apabila Kulim Bandar Baru berhujah bahawa pesanan vaksin kita memang terlambatlah, dan itulah satu punca. Walaupun rollout sekarang, saya rasa kita kena ucap tahniah kepada Menteri. Rollout vaksin ini pada bulan Julai memang pada kadar yang perlu dipuji lah. It is an achievement. Let's not quarrel about that. It's well done. Isunya bukan itu. Isunya ialah jawatan kuasa JAV ini ditubuhkan tahun lepas. Jawatan kuasa CITF ini ditubuhkan Januari. Lantikan Menteri pada masa itu sebagai joint chair dengan Menteri Kesihatan. Perdana Menteri menerima vaksin pertama pada 24 Februari tahun ini. Isunya ialah apa telah jadi dengan rollout vaksin untuk Mac, April, Mei, 3 bulan. Kalau kita teliti kadar sehari masa itu, 3 bulan tu, tak sampai 20,000 satu hari. 20,000 saja. Sepatutnya, saya dijanji oleh Menteri Kesihatan masa itu, 150,000 sehari akan dibuat. Yang Berhormat Menteri mau realistik, kata 75,000 sehari kita akan buat dari masa itu. Tak sampai 20,000 pun sehari. The statistics are there. March, April, Mei. Kita hilang 3 bulan. Kita banding dengan negara-negara UK dan US sebagai contoh.
Biden masuk jawatan dia 20 Januari. Dia janji dalam 100 hari saya akan buat 100 juta. Akhirnya dalam 100 hari dia buat 200 juta dos. Kenapa? Mereka gunakan the whole of government, whole of society pendekatan. Mereka gunakan semua klinik swasta, semua farmasi, supermarket pun boleh masuk dan dapat vaksin. Dengan itu rollout dia memang cukup pantas. Di sini kita kata, kita nak whole of society, whole of government approach, whole of society. Tapi kita tak pakai apa yang mereka pakai di negara-negara lain. Itu semua klinik swasta, semua farmasi, semua digembelingkan tenaga dan digunakan untuk satu rollout yang cukup pantas. Jadi, saya nak ulang fakta dululah. Satu, your rollout in March, April, May sampai Jun pun was really bad. But I give credit. Kita kena bagi kredit lah. Julai you sudah naik kadar itu kepada salah satu taraf yang memang bagus. Dan kalau itu di-maintain, dan saya yakin akan di-maintain, kita akan sampai mungkin target kita pada Oktober. Okay? Itu kita setuju dan ucap tahniah. The question is, pada bulan Januari, jawatan kuasa dia semua sedia, kita ada sistem yang sedia ada di depan kita. Klinik swasta, ada 8,000 di negara kita. Mereka ada doktor terlatih, mereka ada jururawat terlatih, mereka ada peralatan yang cukup dan mereka biasa itulah kerja harian mereka. Mereka mahir dalam pengurusan vaksin. Doktor ini doktor. Setiap hari orang datang ke klinik untuk terima vaksin. Mereka ada fridge, mereka ada semua peralatan. Kenapa kita bila ada satu sistem sedia ada depan kita at no cost? Because it's already set up in front of us. In the whole country, bertabur di seluruh setiap tempat di negara ada klinik. Kenapa kita tidak masa itu gunakan mereka untuk buat rollout yang jauh boleh pantas yang dicapai untuk bulan-bulan itu. Maksud saya bulan Mac, April, Mei sampai sekarang. Ini tidak dibuat. Jadi, Kulim Bandar Baru, inilah persoalan saya. Saya harap boleh dimasuk dalam ucapan dan soalan ini dijawab oleh Menteri. Kenapa tidak gunakan mekanisme yang sedia ada di hadapan kita dan kalau boleh, kalau inilah cadangan saya, kalau mekanisme itu digunakan sepenuh-penuhnya, mungkin rollout kita sudah sampai ke tahap 500,000 ini 3 bulan dulu. Bukan sekarang, tapi 3-4 bulan dulu, 3 bulan sudah sampai ke tahap itu dan ramai nyawa telah diselamatkan yang sekarang mungkin tidak dapat diselamatkan. Itulah soalan saya. Kulim Bandar Baru. Saya minta sikit je. Kulim Bandar Baru. Kuping. Apa disampaikan Sikit kepada saya ambil floor dulu. Yang berhormat. Saya ambil floor dulu. Ya, saya ambil floor dulu. Yang berhormat. Kalau Yang berhormat nak bagi dengan kebenaran, dia ikut Yang berhormat tadi cakap pasal kelab bola sepak pokok sena kan. Jadi FIFA rule ni kenalah standing order, betul tak? Baik. Terima kasih. Janganlah mereka bagi ceramah. Kalau tak, bagilah dia bahas. Saya suruh. Jadi kalau dia nak interject, klarifikasi. Kalau tidak, saya tak boleh tambah masa Yang berhormat. Walaupun kelab bola sepak. Baik. Yang berhormat. Saya akur. Sami'na wa ata'na. InsyaAllah. Kena bagi kat pokok senang hari. Silakan. Baik. Singkat betul. Saya setuju ucapan Sungai Buloh untuk dimasukkan sebagai ucapan dan mengharap Yang Berhormat Menteri dan Rembau akan dapat mengulas. Kita sebenarnya, Datuk Boleh MPRA. Ukuran yang kita nak laksanakan ni, Datuk Yang Pertua, sebenarnya yang kita nak capai ni, kayu ukur dia adalah kita nak turunkan kes positif harian. Kita nak kurangkan angka kematian. Dan kita nak tingkatkan kes yang berjaya dipulihkan. 3 perkara itu jelas dalam fikiran kita. Nak lawan COVID ini, yang kita nak capainya apa? Usaha vaksin itu satu bab. Tapi akhirnya apa? Akhirnya nak kurangkan kes positif. Jadi kalau program vaksinasi itu perlahan, kecuali yang kebelakangan ini laju dan pantas, dia punya acceleration itu laju, bagus. Tapi kerana masa yang sebelum ini menyebabkan terdedahnya rakyat kepada COVID itu tinggi. Ini saya sebut. Di kawasan saya di Bandar Baru, dia pusat PPV-nya buka 3 bulan 5. Pada hari saya pergi beberapa minggu lepas itu, kadar vaksinasinya cuma 5% saja waktu itu.
Saya ingat saya bercakap dengan Dr. Rozaimah, pegawai kesihatan. Saya bercakap dengan Dr. Alias, pegawai kesihatan. Saya nak ambil peluang ini seperti juga Rembau. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada dua pegawai perubatan ini yang sangat dedikasi dalam menggerakkan program PPV. Tapi mereka juga ada kekangan dia. Walaupun kecil, tapi mengganggu. Apa dia? Seorang yang masuk ke PPV untuk ambil suntikan di lengan, dia kena isi 5 borang. 5 borang. Berbaris satu session 5 borang. Kalau di Kulim yang telah daftar sekarang ni 180,000. Targetnya 225,000. Sekarang dah 180,000, agak tinggi. Tapi kalau ada satu borang, satu orang 5, itu dah juta ni. Tapi tak termasuk dalam checklist bajet. Sebab kecil sangat dia rasa. Tapi itu merimaskan. Akibatnya petugas kesihatan sebelum pergi ke PPV, terpaksa fotokopi dulu borang. Jadi satu kerja pada dia. Contoh. Kadang logistik seperti komputer tak cukup. Coolant, penting tu. Tak cukup. Jadi saya percaya sebahagian daripada ahli-ahli parlimen yang sempat melawat ke PPV, antara perkara awal yang pasukan perubatan minta, boleh tak bagi sumbangan ke perkara ini? Mesin fotokopi, laptop, komputer, stationeries. Jadi Yang Berhormat Menteri, bajetnya kan besar, 300 juta. Jadi tolong facilitate supaya biar mereka tumpu kepada memberi khidmat terbaik. Jangan sulitkan mereka dengan perkara-perkara yang kecil ini. Ya. Yang ini saya mohon sangat-sangat sebab yang ini dianggap low hang fruit lah, benda mudah. Mana lepas ini Yang Berhormat Menteri sebelum jawab ni pun telefon aja. KSU Mosti ke KKM selesaikan benda tu. Ya, yang itu perkara yang mudah dulu. MPRA boleh saya jelaskan? Ya, silakan Gopik. Terima kasih Kulim Baru dan terima kasih Speaker. Berkenaan dengan MPRA, sebenarnya kalau kita lihat MPRA merupakan sekretariat kepada DCA dan DCA yang buat keputusan berkenaan dengan kelulusan vaksin dan ubat. Jadi DCA ditubuhkan mengikut Control of Drugs and Cosmetic Regulation 1984 dan di bawah Sales of Drug Act. Dan mereka perlu lakukan tanggungjawab mereka mengikut peraturan yang sedia ada, prosedur yang sedia ada. Jadi mereka tidak boleh belakangkan kepentingan dari segi keselamatan. Tetapi kuasa menteri ada boleh mengatasi dengan pertimbangkan kepentingan rakyat, kepentingan semasa. Jadi penangguhan kelulusan vaksin-vaksin ini menunjukkan satu kegagalan leadership, political leadership dalam kelulusan vaksin ini. Apakah pandangan Yang Berhormat Kulim Terima kasih Gopik. Kulim tentang PPV, Kulim. Sikit je Berhormat. Okey, Jelutong Ya. 1 minit Jelutong. Ya, saya ambil kesempatan ini. Saya ambil kesempatan ini. Minta sikit je. Ucap Borneo. Sebentar. Apa ni? Ucap Borneo. Saya minta Ucap sedikit Borneo. penjelasan atas Duduklah, Ucap Borneo. Ucap Tak Borneo. boleh. Ucap Borneo. Ucap Borneo. Yang Berhormat Bandar Ucap Baru. Borneo tak boleh. Kecuali kalau... Bila jadi bebas? Tak boleh ucap Borneo. Tak boleh. Yang Berhormat Bandar Baru, terima kasih. Silakan. Ya, Saya Atas kapasiti sebagai ahli parlimen. cuma Sekejap. Letak jawatan sekarang lah. Timbalan ke? Duduklah, tukar tempat duduk. Silakan Jelutong. saya cuma nak tanya Yang Berhormat Bandar Baru tentang ulasan perkara berkenaan dengan guru-guru di luar. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyuarakan keresahan mereka kerana ada pengumuman bahawa sekolah akan dibuka balik pada bulan September. Tetapi ramai daripada guru-guru di luar sana belum lagi mendapat suntikan vaksin. Kenapakah kelewatan ini berlaku? Saya minta pandangan Yang Berhormat Bandar Baru dan berharap Menteri akan memberi ulasan kerana ramai mereka takut akan balik ke sekolah dan ramai lagi yang belum mendapat suntikan vaksin. Terima kasih. Terima kasih. Untuk rakan saya Kucing dan juga Ketua Melaka, saya ambil floor tentang dulu. PPV. Saya akan sambung Bandar dulu. Kucing sikit. Sebelum saya bagi pada Baru. Kucing. Terima kasih. This is your floor. Ya, Datuk Yang Bertuah, saya bersetuju dengan Jelutong. Kebetulan, saya datang keluarga yang besar, 12 adik-beradik, 8 cikgu. Dan saya tahu daripada 8 itu, masih ada yang belum mendapat suntikan vaksin. Sekolah dah ada dibuka. Jadi, saya boleh
bersetuju dengan pandangan Jelutong. Yang selalunya garang, tapi dalam bab itu dia lunak sangat tadi. Saya bersetuju. Ya, jadi mohon ihsanlah ya, kepada Yang Berhormat Menteri dan autoriti untuk melihat kali ini. Boleh saya tambah sikit? Betul. Boleh. Isu saya ialah, saya nak sebut bahawa soal procurement tadi yang amat lambat lah ya, kita tengok ke depan. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, saya sekarang terbaca ada beberapa negara yang sudah mula bercakap tentang long-term COVID-19 vaccination. Bermaksud, sekali dia procure, dia beli, dia kata, kami akan beli lagi jika ada keperluan untuk third dose. Dia cup awal lagi. Negara macam Amerika Syarikat, Kanada, New Zealand, Australia, sebab apa? Sebab ada varian baru. Bapak Speaker, baru ni kita mesyuarat, Tan CDG bagi tahu, varian baru, Delta ni 5 second je kena. Dan sudah pun sampai di negara kita. Jadi, isunya ialah, soal procurement yang telah kita buat itu, kita tunggu sampai. Tetapi kita harus menjangkakan apa yang disebut sebagai long-term COVID vaccination. Sekali kita engage dengan producer vaksin, kita kena ada klausa bahawa jika sekiranya berlaku keadaan ancaman varian baru dan pengeluar vaksin melakukan innovative upgrade dengan izin, maka kita yang pernah ambil dengan dia tu didahulukan. Saya dipahamkan untuk kita ada klausa itu dengan Pfizer aja, tapi 5 yang lain tak ada. Barangkali kita tak boleh terlepas pandang yang itu. Perkara kedua yang saya nak sebut juga ialah dari segi logistik, cabaran logistik ni Tuan Speaker, soal storage, soal infra, soal transportation, soal deployment. Saya terbaca laporan 10 Mac. Kita pernah hantar balik vaksin Pfizer kepada syarikat sebab dia tak comply dengan panduan transportation dan temperature, suhu penyimpanan negatif 75 degree Celsius. Kita hantar balik. Ini mengingatkan saya bahawa cabaran logistik ini terutama untuk kawasan pedalaman. Apakah keupayaan logistik mereka membolehkan mereka untuk menguruskan keperluan dari segi storage dengan suhu dan segala macam. Barangkali juga yang Bapak Menteri mohon penjelasan, apakah kerana itu Sabah dikaitkan sebagai negeri yang paling rendah, mohon 20% baru kadar vaksinasinya. Barangkali kerana masalah infra, masalah logistik, apakah itu sebabnya berbanding dengan beberapa negeri lain? Mohon laluan Kulim Bandar Baru. Ya, sila Kota Belud. Bolehkah saya cadangkan juga untuk dimasukkan dalam ucapan Yang Berhormat Kulim Bandar Baru agar setiap hospital ataupun pejabat kesihatan daerah terutamanya di luar bandar untuk diberikan satu dana khas yang terus kepada mereka supaya mereka dapat urus terutamanya dari segi logistik yang seperti YB Kulim Bandar Baru cakap tadi, bukan sahaja dari segi logistik, kadang-kadang kemah, kerusi untuk set up PPV untuk outreach program untuk diberikan vaksin, kadang-kadang bukan saja kursi roda, alat untuk menjaga cek tekanan darah pun kadang-kadang diminta daripada kita semua. Jadi saya cadangkan satu dana khas terus diberikan kepada hospital-hospital ataupun pejabat kesihatan daerah terus kepada mereka. Terima kasih. Kulim Bandar Baru, Kuala Selangor. Saya nampak jiran saya, Ulai pun bangun, Kosa ngebangun. Saya utamakan jiran yang dekat lebih afdal. Kuching dekat juga. Terima kasih sahabat saya Kulim Bandar Baru dan terima kasih Datuk Speaker. Saya tertarik dengan hujah Kulim Bandar Baru tentang PPV, Pusat Pemberian Vaksin. Ya. Dan sebagai wakil rakyat, bila PPV ini diwujudkan untuk membantu, ya, hospital tak cukup, saya faham. PPV ini diwujudkan, tetapi peralatan tidak cukup, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Dan kita memang diminta,
DO saya nak sebutlah antara DO MUA Tuan Haji Mustafa, seorang DO yang sangat bagus. Bapa kerajaan yang seharusnya kita puji. Dia minta datang jumpa saya juga seorang adun dan menggunakan peruntukan adun itu untuk kita membelikan komputer, kipas, aircon. Jadi tadi Kuala Bandar Baru menyebut mana pergi peruntukan bilion ini. Dan apa yang isu di sini Datuk Dan Ketua adalah bekas Ketua Pengarah MKN, Datuk Rabin Basir, yang bermesyuarat sekali dalam MKN. Dia telah melaporkan, dia turun padang. Pegawai yang bagus, yang saya mendapat feedback, pegawai yang gigih, Ketua Pengarah MKN pada waktu itu, beliau melaporkan tentang kekurangan-kekurangan ini. Tapi beliau tidak disenangi oleh seorang menteri lah yang dalam MKN itu, lalu beliau sekarang disejuk bekukan. Ini isu besar ya. Dan ini real yang Kuala Bandar Baru, real on the ground, memang tak cukup. Terpaksa minta peruntukan parlimen, peruntukan adut. Jadi di sini Kuala Bandar Baru dapat memasukkan ucapan saya dan saya harap tidak dalam kita nak memerangi COVID ini jangan adalah pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan yang dimangsakan oleh politik. Terima kasih. Okey, boleh tambah sikit tentang PPV. Ya, Datuk saya beri izin ruang juga kepada rakan saya dari Kuala Bandar Baru sekejap. Bandar Kuching. Bandar Kuching ya. Terima kasih. Datuk Kibadis boleh sekejap ya. Boleh. Terima kasih. Saya tertarik pada pembahasan tadi berkenaan dengan PVV. Sebenarnya saya nak tanya komunitian, saya harap Bandar Baru akan masukkan dalam ucapan tersebut. Apakah fokus terlalu kepada mega PPVs? Sebenarnya kalau kita gunakan emergency powers atau kita kerahkan GPs, kita ada 3,500 hingga 5,000 GPs. Kalau seorang diberikan 100 suntikan sehari, we can look at 500,000 even a day. So apakah usaha untuk memperbanyakkan GPs dan shift the focus away from mega PPVs? Itu satu. Tadi saya mendengar dengan vaccination untuk cikgu. Satu lagi age group yang sangat penting adalah untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun. Saya tahu pada mulanya dibenarkan untuk Pfizer. Selepas itu keputusan itu ditimbangkan semula. Saya nak tanya satu timeline. Bila kita boleh mendapat keputusan untuk for young children? Yang ketiga, ini soalan terakhir saya. Bagi saya ini satu policy direction. Saya tahu Mosti duduk bersama dalam JKJAV dengan KKM. Saya sebenarnya mencadangkan satu kriteria atau satu advisory yang jelas berkenaan antibody testing. Apa yang kita melihat sekarang, banyak GP, banyak laboratory, mereka promote antibody testing ini. Dan kalau semakin banyak rakyat pergi buat testing, memang ada sejumlah akan datang dengan keputusan negatif. Because there will be vaccine resistant. Jadi what is the advisory? Apakah advisory yang akan diberikan kepada mereka? Terutamanya apakah hala tuju polisi untuk booster shots ini? Dan saya cadangkan set a clear SOP because if not there will be anxiety and concerns. Kuala Bandar Baru tentang PPV. Teruskan sikit sebelum saya buka ruang balik ya. Kuala Selangor dan Kota Melaka. Ya, saya yang di-Pertua, saya setuju isi ucapan Bandar Kuching dimasuk sebahagian, terutama yang membabitkan pusat PPV mega ni, Pak Menteri. Macam PWTC kan, tak jauh tempat kita, Sepelaung aja. Itu saya dipahamkan kos yang perlu kerajaan biaya tu agak tinggi juga ya. Kabarnya hampir RM30 juga lah per head. Ya. Itu kiralah sewaan ke utilities ke servis-servis lain. Itu tak termasuk syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan yang lain itu. Barangkali saya yakin Yang Berhormat Rombau tidak keberatan untuk ikut berkongsi keperluan ataupun komitmen kewangan yang begitu besar. Ya, kita faham ketika darurat kita perlu buat dengan cepat, fast track. Tapi itu tidak bermaksud pusat mega macam PWTC ataupun The Mines dan yang lain itu, sebab saya diberi maklum lah ya, itu melibatkan ongkos biaya yang cukup besar ya, dan ini akan ikut memberi bebanan kewangan walaupun masa kita tempoh darurat tempoh hari, soal kerajaan nak dapat duit tak payah bawa parlimen,
ambil aja, ya, darurat membenarkan. Tapi itu bukan bermaksud kaedah perbelanjaannya itu sehingga angka yang kita anggap sebagai tinggi dan membebankan keuangan kerajaan. Datuk Yang Dipertua, saya Kelebihan baru sikit saya tanya sebab PPV listen ya. Contoh. Ya, Sila. boleh. Yang ini saya kena benarkan kita tak dapat watikah. Ni sebab dibangkitkan soal PPV dan PWTC. Saya dengar Kelebihan baru sebut RM30 per head. Ini tak termasuk sewa PWTC. Kontrak kepada siapa? Mengapa kos begitu tinggi? Dan Kuliah Bandar Baru sebut pula ada lagi subkontrak kepada yang lain. Ini kalau kita bandingkan vaksin untuk doktor-doktor swasta, kosnya tentu dan pasti jauh lebih rendah. Tapi ini ada keengganan sehinggalah akhir-akhir ini. Jadi saya minta penjelasan daripada Kuliah Bandar Baru, kalau boleh bertanya Menteri, memperinci sebagai contoh beberapa PPV besar, berapa sewa, mengapa kos per head begitu tinggi, apalagi subkontrak, dan siapa yang perolehi, supaya kita dapat tahu wang ini tidak diselewengkan dengan apa cara pun. Ini persoalan yang kita bangkitkan. Terima kasih. Rembau, konteks pertanyaan itu Rembau adalah mohonkan penjelasan. Ya, kerana menjadi lumrah kita orang politik mendapat pelbagai maklumat. Di sinilah tempatnya untuk kita diberitahu daripada sumber yang paling otoritatif. Tak ada orang lain melainkan menteri yang menguruskan soal ini. Sambil itu, Kulim, boleh saya tambah PPV? Sorry, saya tak nampak. PPV, Kota Melaka. Ya, Kota Melaka. PPV. Terima kasih. Sila Kota Melaka. Terima kasih Kulim Bandar Baru. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak sentuh tentang PPV. PPV awam. Ya, di mana kita lihat hari ini mereka memberikan kelengkapan kepada setiap PPV. Bilangannya adalah tetap. Tak kira dia PPV kecil atau PPV besar, kelengkapan yang mereka dapat semuanya sama jumlahnya. Contohnya kerusi. Kalau PPV yang untuk muatkan 400 dos satu hari, dia dapat 200 kerusi. Bagi PPV yang besar yang perlu ambil suntikan untuk 1,000 orang, dia juga dapat 200 kerusi juga. Sudah pasti ini akan PPV yang besar akan menghadapi masalah yang besar. Tidak cukup. Kerusi roda semua tak cukup. Ya, begitu juga sukarelawan tak cukup di PPV yang besar. Jadi pihak kita cuba nak bantu. Ya, di negeri Melaka kita nak bantu. Tetapi dihalang oleh MKN peringkat negeri Melaka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ialah PPV di Melaka hari ini hanya satu saja yang buka beroperasi pada hari Ahad. Yang lain semua rehat pada hari Ahad. Jadi di sini bolehkah ya kerajaan tinjau semula supaya kita percepatkan vaksin ini, kita adakan pada hari Ahad juga. Terima kasih. Terima kasih. Menteri kaitan. Saya nak berikan ada 12 minit je. Ya, Pak. Saya faham. Saya jaga masa saya. Saya juga nak berikan ruang yang diminta oleh rakan-rakan saya. Sementara Ipoh Barat dan Ledang mungkin boleh tunggu sekejap. Sebelum saya ambil floor balik, saya nak buka juga ruang kepada Muar. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri dalam satu wawancara ada akui bahawa kegagalan beberapa menteri untuk patuh kepada SOP telah pun melemahkan kepercayaan rakyat dan pengurusan kerajaan dalam menangani COVID. Ini benar baik. Kejujuran seperti ini kita terima. Untuk rujukan masa hadapan, apa lagi penambahbaikan yang boleh kerajaan lakukan in hindsight, yang boleh kerajaan lakukan supaya kesilapan dan pengurusan dapat ditambah baik? Saya katakan ini kerana Yang Berhormat Menteri hanya dilantik sebagai Menteri Penyelaras dalam bulan 1 atau bulan 2 agak lewat. Tetapi kita lihat negara jiran seperti Indonesia bermula mass vaccination Januari, Singapura pada bulan Disember. Malaysia mula agak lewat dan kita tak boleh hanya salahkan seorang menteri. In hindsight, apa lagi yang boleh kita lakukan penambahbaikan supaya kesilapan seperti ini oleh kerajaan dapat ditangani dengan lebih baik oleh mana-mana kerajaan yang akan mentadbir pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya kembali mengambil ruang.
Saya setuju dengan rakan saya dari MUA dan itu jadikan sebahagian pada ucapan saya. Datuk Speaker, saya baru menerima satu kenyataan daripada seorang peguam. Walaupun floor ini bercakap tentang vaksin, tapi saya rasa tersentuh bila mendengar bagaimana seorang peguam malam tadi terpaksa bergegas ke PKRC MAEPS. Sebab pengarah PKRC MAEPS itu buat aduan. Masa hartal oleh doktor, dia buat aduan polis, report polis. Polis datang soal siasat doktor tu. Pukul berapa dia datang? Pukul 12 malam. Berapa lama dia soal siasat? 4 jam sampai 4 pagi. 12 malam hingga 4 pagi, doktor tu kan sedang menjalankan tugas mereka untuk menguruskan pesakit. Jadi saya fikir ini satu perkataan saja, intimidasi. Ketika Menteri Kesihatan semalam sebut bahawa dia bagi jaminan tidak ada tindakan. Kita dengar semua. Tapi di satu sisi lain, tangan kanan kata tidak, tangan Menteri Kesihatan tak ada power lah. Kulim Bandar Baru. Sorry, saya boleh saya Bukit Gelugur. Ya, silakan. Berkenaan dengan soal siasat doktor-doktor tersebut pada waktu malam. Saya difahamkan bahawa mereka seperti yang dinyatakan oleh Kulim Bandar Baru tadi, mereka telah pun di soal siasat sehingga pukul 2-3 pagi. Nah, ini adalah jelasnya satu perkara yang amat serius yang boleh memberi tekanan mental kepada mereka yang disiasat, tetapi juga adalah bertentangan dengan beberapa undang-undang seperti lock-up rules yang didesain untuk mengelakkan masalah seperti itu, tekanan mental dan sebagainya yang boleh diakibatkan dengan siasatan seperti ini. Apakah pandangan Kulim Bandar Baru? Adakah ini satu perkara yang perlu kita condemn dan meminta kerajaan agar untuk memberi satu penjelasan kenapa praktis ataupun amalan macam ini masih digunakan pada zaman ini? Terima kasih. Speaker, tidak syak lagi, satu penjelasan yang tuntas harus diberikan. Dalam lingkungan hak mereka membuat tuntutan, mereka war-warkan, tak ada kekecohan, mereka tak abaikan kepentingan pesakit. Menteri bagi jaminan tak akan diambil tindakan. Alih-alih pukul 12.30 malam sampai pukul 4 pagi dilakukan soal siasatan dan siasatan dibuat dalam pusat MAEPS, peguam tak dibenarkan masuk sebab tak ada autoriti. Saya fikir perkara ini harus dihentikan. Jaminan daripada Menteri Kesihatan dan Menteri Dalam Negeri. Jangan lagi rosakkan semangat dan moral pasukan doktor ini. Cukuplah. Kena minta maaf. Kena minta maaf. Menteri Dalam Negeri kena minta maaf. Datuk Speaker, dengan izin Datuk Speaker, dengan izin, the doctors are already mentally and physically exhausted. Please stop treating them like a criminal. The healthcare system is already collapsing. Don't break them further. Dengan izin. Harus ada jaminan ini. Dan ini pun saya rasa keputusan politik yang boleh dibuat segera. Melalui Menteri Dalam Negeri, terus kepada IGP, bagi tahu. Dalam perkara hartal ini, jaminan telah diberi dalam parlimen oleh Menteri Kesihatan. Boleh WhatsApp sekarang. WhatsApp sekarang. Ipoh.